Kita Al-Fatihah. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang hadir pada malam ini. Jelas sebab korang sanggup meluangkan masa dengan kami pada malam ini ya. Jadi jadi kita nak belajar apa pada malam ini? Kalau anda semua tengok poster kami, ada tajuk dia kan, resume your future. Jadi kat situ dia bagi tahu your future. Jadi satu hari nanti bila kita dah tamat pengajian, kita akan melangkah ke alam pekerjaan. Jadi in order nak melangkah ke alam pekerjaan tu, kita mesti nak sediakan kan, nak buat preparation betul tak. Jadi salah satunya lah resume. Jadi resume ni pun kita kena tahu macam mana nak buat cara-cara dia. Macam nak kena ada apa dia, konten dia semua. Jadi penting lah kan. Jadi malam ni kita akan ada instructor yang sangat sesuai untuk guide kita pada malam ni. Jadi terdapat beberapa objektif yang kita nak capai pada malam ni. Antaranya antaranya kita nak tahu format yang ada dalam resume. Yang kedua, kita nak tahu kaedah isi maklumat yang penting dalam setiap bahagian-bahagian dalam resume. Yang ketiga, kita nak pelajari teknik penyediaan resume yang mempunyai ciri stand out. Maksudnya kita naklah kita punya resume macam bila orang tengok macam wow, bagusnya. Bagusnya orang yang apply kerja tu kan. Dia macam bila orang tengok kita punya resume dia macam nampaklah sungguh-sungguh budak ni dia nak masuk kerja. Macam tu. Dan yang terakhirlah kita nak tahu ciri resume yang mencapai dan mematuhi ATS. Kalau nak tahu ATS apa, kena stay tune dalam program ni sampailah kat penghujungnya, nanti instructor kita bagi tahu. Jadi tanpa seterusnya, saya ingin memperkenalkan instructor kita pada malam ini, saudara Suhaimi. Beliau mempunyai banyak pengalaman, jadi dia memang sesuai lah dia nak guide kita pada malam ni. Tu dia Abang Suhaimi. Okay, jadi saya harap semua dah bersedia. Bolehlah nak catat nota ke ataupun sambil-sambil dengan penerangan. Nak buat sekali pun boleh, macam lagi bagus sebenarnya. Tapi ikutlah keselesaan masing-masing. Suka juga saya ingatkan pada akhir program nanti kami ada paparkan satu QR code. Jadi anda boleh scan QR code tersebut dan QR code tu adalah satu feedback terhadap program kami. Dan melalui situ juga anda akan menerima ECJ dan juga merit. Jadi semua orang kalau siapa yang scan QR code tu boleh dapat CJ dan juga merit. Okay, tanpa buang masa, saya akan teruskan serahkan kepada Abang Suhaimi. Okey, terima kasih kepada saudari pengacara majlis, saudari Ainin Sofia atas pembukaan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Majlis Tinggi sendiri kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu dan juga mungkin pengalaman dalam penyediaan resume ni. Jadi untuk malam ni saya cuba untuk sampaikan secara santai di mana rakan-rakan lain sebelum ni yang telah buat perkongsian yang pada saya amat menarik. Tapi pada malam ni saya juga tidak cuba untuk tidak menghampakan semua yang hadir untuk pada malam ni. Kita sama-sama melihat serba sedikit apa yang kita boleh pelajari lah daripada penyediaan resume. Jadi sebelum tu saya pancarkan, saya ada sediakan sedikit slide PowerPoint. Setakat ni semua dengar kan? Sebab saya tak jumpa saya punya earphone. Mana saya letak? Jadi saya guna loudspeaker laptop. Dengar Dengar. Okay. Terima kasih. Lama dah tak share screen, dah tak ingat kat mana. Pergi mana
titik 3, kemudian Bertitik 3 dekat sebelah lift. sebelah link, Sebelah titik mic. titik. Sebelah mic, sebelah lift. Sebelah mic. Oh, sorry. Yang antara mic dengan lift. Okey. Kemudian saya pergi ke resume. Okey, dalam loading lagi. Okey, dah nampak eh? Okey, seperti mana yang saudari Ainin beritahu, tajuk kita pada malam ni adalah Resume Your Future. Jadi apa yang saya cuba kongsikan pada malam ni untuk sama-sama kita melihat fungsi dan kepentingan resume dalam permohonan kerjaya. Jadi secara umum resume ni dia ada beberapa garis panduan yang disediakan oleh pihak yang ada pengalaman, terutama yang sebagai contoh kalau sebenarnya sahabat kita Jamin mewawarkan kepada kita untuk ikuti kelas ataupun webinar secara percuma daripada SOL tu kan, SOL tu. Dan saya sendiri alhamdulillah pada 15 bulan Februari yang lepas saya pun dapat mengikuti satu sesi tentang penyediaan resume ni sendiri, dan pada saya pengisiannya amat bermanfaat kerana daripada situ kita akan lebih memahami bagaimana kita nak mula merangka bagaimana resume kita ni patut kita sediakan. Jadi untuk malam ni lebih kepada perkongsian untuk membuka minda pada rakan-rakan peserta yang hadir pada malam ni, supaya pertama pada saya jangan ada perasaan was-was dalam hati kita ni untuk kita menyediakan resume. Kerana apa? Untuk diri saya sendiri pada peringkat awal apabila sesuatu permohonan diminta untuk disediakan resume, dia akan timbul satu persoalan, apa beza resume dengan curriculum vitae ataupun ringkasnya CV. Jadi untuk malam ni sebagai interaksi lah antara saya dengan 23 rakan, ya 20 orang rakan yang hadir pada malam ni, boleh tak angkat tangan siapa yang kali pertama dia dengar resume ataupun dia pernah dengar tapi dia sebenarnya tak dapat gambaran langsung apa itu resume. Ada tak yang boleh kongsikan? Maksudnya angkat tangan, saya nak tengok berapa ramai yang langsung tak tahu. Maknanya dia memang blank langsung. Bila dengar resume macam saya ke yang masa tu, maksudnya resume dengan CV sama tak? Ada tak yang macam tu? Okey, tak ada. Maknanya semuanya pernah dengar dan tahu sedikit apa itu resume. Bagus. Jadi untuk itu saya pergi ke slide seterusnya lah. Okey, seperti mana yang saudara Ainin terangkan tadi, mengetahui format dan bahagian-bahagian utama yang perlu ada dalam penyediaan resume. Jadi untuk malam ni, format tu saya tidak perincikan kerana untuk format tu dia memang akan ada orang kata teknik dari segi gaya bahasa sendiri. Teknik kita menyediakan tulisan. Jadi saya sentuh bahagian dan juga apa yang patutnya kita sediakan dalam maklumat tersebut. Dan sebenarnya pengacara beritahu tadi, sebaiknya kita catatlah kerana apa, maklumat itu ada dalam catatan saya. Tapi saya akan sampaikan supaya saudara-saudari dapat maklumat dan boleh jadikan sebagai panduan lah untuk penyediaan. Dan insyaAllah di bahagian hujung nanti ada sendiri resume yang pernah saya buat untuk saya mohon sambung belajar lah ke UKM ni. Kerana saya telah bekerjaya, tetapi ada ke orang luar selain daripada Ohana? Nampaknya geng kita je sini. Ada download. Ada, okey. Terima kasih pada
sahabat yang hadir ataupun peserta yang daripada bukan daripada sains sekitaran. Kami memang daripada tahun 1 lah, sains sekitaran FST UKM. Jadi untuk malam ni mengetahui format bahagian yang utama yang perlu ada dalam penyediaan resume. Jadi ada beberapa bahagian, jadi mungkin boleh ditambah, mungkin boleh dikurangkan mengikut keperluan, dan perkara itu kita boleh sentuh sebentar nanti. Dan saya buka juga untuk sesi pada malam ni pada siapa saja, mungkin saudara Yamin ataupun rakan-rakan yang lain ada maklumat yang lebih, boleh mencelah, berkongsi pada rakan-rakan kita yang lain supaya pengisian pada malam ni dia akan ada interaksi lah antara saya sebagai penyampai pada malam ni dan juga rakan-rakan peserta juga. Keduanya mengetahui kaedah mengisi maklumat penting dalam setiap bahagian. Maknanya apa yang perlu ada itulah. Maknanya yang pertama tadi format, yang kedua ni kaedah dia, dan yang ketiga mempelajari teknik penyediaan resume yang mempunyai ciri stand out. Apa itu stand out? Yang kita nak cuba kongsikan pada malam ni. Dan yang terakhir, mengetahui ciri resume yang menempati dan mematuhi sistem ATS. Okay. Jadi sebagai pengenalan, apa itu resume? Jadi dalam kelas-kelas tertentu akan diterangkan bahawa resume ni dia sebenarnya adalah dokumen rasmi. Boleh juga kalau mereka yang terlibat dalam jabatan tertentu, contohnya jabatan kerajaan. Maklumat rasmi ni dia boleh dikategorikan sebagai dokumen terperingkat. Jadi macam mungkin tak biasa dengar perkataan dokumen terperingkat. Kalau perasan, kawan-kawan perasan, kita terima surat jemputan daripada tawaran belajar dan sebagainya. Ada ditulis kat situ, dia tulis sulit, perkataan sulit. Jadi dokumen terperingkat ni dia ada beberapa tahap lah. Sulit ni yang kategori terperingkat juga, tetapi dia tidak begitu inilah selamat, tetapi selalu peng-HR lah, human resource ataupun sumber manusia yang menguruskan untuk pengambilan tu, dia akan lihat dulu dokumen resume ni. Jadi secara tak langsung, resume kita merupakan jurucakap pada kita, iaitu dalam bahasa Inggeris dipanggil apa, spoken person, resume tu. Jadi dan secara tak langsung dia merupakan ada satu iklan ataupun bahasa Inggeris kita panggil advertisement tentang diri kita lah. Kalau orang yang terlibat dengan produk jualan sebagainya, ada istilah yang digunakan bagaimana untuk menjual diri. Jadi kalau daripada sudut yang negatif, orang sangka menjual diri tu maknanya membuat satu perkara yang seperti mana kita pernah dengar bawah ni kan, yang pasal sugar tu kan. Jadi bukan yang itulah menjual diri. Yang maksud menjual diri, kita kena ada satu kemampuan, satu kebolehan diri yang mana bila orang melihat apa yang ada pada diri kita, termasuklah kita punya resume ni contohnya, sebagai jurubicara, mereka tertarik hati untuk mengetahui lebih lanjut siapakah kita. Jadi dia adalah medium sebagai pengiklanan diri. Itu sebagai permulaan. Okey, sekarang ni dah berlalu lebih kurang 10 minit. Ada sebarang pertanyaan. Sebab slide saya tak banyak malam ni. Kita lebih pada perbincangan santai. Ada tak sesiapa nak tambah apa itu resume, ataupun ada nak tanya lebih lanjut kat sini?
Saya buka. Boleh on mic ataupun dalam chat Ada ke? Tak ada. Tak ada. Okey, boleh saya teruskan. Okey. Okey, ini yang apa sebenarnya dalam yang saya terangkan tadi, apa yang perlu ada dalam resume. Secara umumnya ataupun secara asasnya ada 6 perkara lah yang kita perlu ada dalam resume kita, iaitu maklumat perhubungan ataupun dalam bahasa Inggeris kita kenali sebagai contact detail. Contact detail. Maknanya dekat sini apa yang perlu ada dalam contact detail. Jadi contact detail ni apa yang perlu ada, yang utama dia ada 6 maklumat. Okey, yang ni boleh catat. Iaitu pertama adalah nama penuh kita dan jawatan ini bagi orang yang telah dikerjaya. Contoh macam saya, di bawah nama saya, Suhaimi bin Muhammad Sis. Saya itu nama penuh. Saya tidak gunakan nama singkatan dalam tagline FB saya, contohnya Suhaimi MS. Saya tak gunakan yang tu. Ataupun yang setengah tu mungkin panggil saya SMS, Suhaimi Muhammad Sis. Jadi dokumen rasmi, dia punya poin pertama dia adalah kita menuliskan nama penuh. Okey, yang kedua tagline. Okay, tagline ni ada beberapa pandangan ataupun teknik lah penyediaan. Cuma apa yang disarankan kita hendaklah melihat pada job deskripsi. Jadi job deskripsi ni akan berulang kali saya sentuh dalam slide yang berikutnya. Kerana apa? Secara umum untuk perkongsian pada malam ni, resume kita ni sepatutnya dia bersifat ni apa yang saya nampak daripada pembelajaran sebelum ni, dia hendaklah bersifat dia boleh, kita boleh olah, maknanya kita boleh sesuaikan dengan jenis permohonan pekerjaan kita. Sebab itu saya sentuh tadi berkaitan dengan job description ataupun deskripsi tugas, supaya contoh macam yang kedua tadi adalah tagline. Mungkin kalau ada siapa yang boleh share, boleh tulis juga di ruangan chat tu. Yang pertama tadi adalah nama penuh untuk maklumat perhubungan ni. Yang kedua berkaitan dengan tagline. Tagline, saya punya resume ada tagline. Nanti ada slide yang tunjukkan saya punya resume tu. Kemudian yang ketiga, yang pada perkara yang penting adalah berkaitan dengan nombor telefon yang terkini. Nombor telefon kita sendiri yang boleh dihubungi lah yang terkini. Kalau sebelum ni kita pernah buat resume, nombor tu kebetulan nombor yang kita dah tukar, jangan terlepas pandang untuk kita kemaskinikan nombor telefon. Mungkin ada rakan-rakan kat sini, saya pun maklum ada beberapa rakan yang dah tukar nombor telefon. Mungkin pernah buat resume, masukkan nombor telefon yang lama, ingat selepas daripada ni untuk update nombor telefon. Okay. Yang keempat ni maklumat perhubungan, kita perlu ada maklumat bandar dan juga nombor postcode. Kerana apa? Nama yang sama mungkin ada di tempat lain. Contoh macam air hitam. Jadi air hitam ni bukannya hanya di Johor. Dia ada juga di Pulau Pinang. Dan ada juga mungkin di tempat-tempat lain. Juga macam saya sebut Sarjana. Bila saya sebut Sarjana, tempat saya sekarang, tempat tinggal saya sayang, dia orang sekitaran Kajang dia akan tahu, oh Sarjana Impian. Dia boleh sambung. Tapi kalau orang di Sungai Buloh, dia ingat Sarjana, saya tak ingat nama hujung dia, Sarjana apa. Ada lagi banyak nama tempat Sarjana. Jadi kalau kita ada nama bandar tertentu tapi tak ada nama postcode, agak mungkin mengelirukan pada pihak majikan. Jadi ada persoalan mungkin perlu tak alamat penuh. Jadi setengah pandangan mengatakan alamat penuh tidak perlu kerana resume ni kita nak dalam keadaan ringkas. Sekiranya kita ni akan terpilih, maknanya panggil shortlisted dalam kalangan beberapa orang pemohon, kata 1000 atau 100 pemohon untuk jawatan tertentu, kita ni yang terpilih.
pihak majikan sendiri ataupun future kita punya majikan yang akan datang tu, bakal majikan kita dia akan hubungi kita lah untuk dia dapat alamat penuh, dan masa tu kita boleh kemukakan. Tetapi kalau tu okey, yang keempat, yang tu nanti saya akan ulas lebih lanjut perlu ke tak perlu, dan di mana kita boleh letakkan alamat penuh kita. Dan yang kelima, professional email. Jadi professional email ni maksudnya email mungkin kita memang kalau dari syarikat, contoh macam TM, dia ada add TM. Macam kita belajar di UKM, kita ada add siswa. Kerana apa? Kita dah sebahagian daripada siswa di UKM, kita adalah alamat email. Macam kita guna nombor metrik, nombor tu unik. Tak ada nama nombor metrik yang sama di UKM, kalangan siswa UKM. Tetapi macam mana kita nak buat? Saya terus berikan dia punya maklumat dia. Cara kita nak buat, kita gunakan nama kita yang sebenar dengan sedikit tambahan, yang mana email tu kita boleh gunakanlah Gmail ataupun Yahoo ataupun sebagainya lah yang lain. Yang penting nama tu ada nama kita lah. Kalau kita tulis contoh macam penggali kubur @yahoo.com.my, bila penerima ni terima kita punya resume, dia tengok nama penggali kubur kan, dia punya minat untuk tahu siapa kita pun boleh jadi satu antara dua lah. Sama ada dia berminat untuk tahu kita ni siapa, adakah kita betul-betul pernah bekerja menggali kubur. Tetapi kalau kita nak kerja dengan majlis agama Islam, mungkin sesuai lah kan, kita kena macam tu. Tetapi nak kata kat sini, gunalah nama kita sendiri, Suhaimi MS contohnya, _ms@yahoo.com, boleh? Nama kita lah, Suhaimi. MS tu nama ayah saya kan, Muhammad Sis. Lepas tu yang keenam, iaitu online portfolio. Di mana sahabat kita, saudara Yamin, ada buat perkongsian sebelum ni. Macam mana kita nak reka kita punya Google site. Maknanya macam website lah, part of website macam Blogspot ataupun WordPress, yang mana dia secara maya menceritakan tentang diri kita secara terperinci. Jadi dalam resume kita boleh letakkan link tersebut dalam bahagian pertama ni, maklumat perhubungan, supaya maklumat tersebut boleh diakses oleh bakal majikan kita apabila mereka ada kelapangan masa ataupun ada keperluan untuk lihat lebih lanjut lah. Jadi yang penting resume kita tu pada awal ni kena menarik lah. Okay. Setakat ni ada soalan. Kerana saya lepas ni saya akan pergi pada ringkasan bidang kepakaran, pengalaman profesional, pendidikan dan maklumat tambahan. Rujukan tu jika sempat saya akan sentuh. Kalau tak ada saya akan. Okey, saudara Yamin, silakan. Saya ada tambahan sikit yang pasal alamat tu. Alamat tu kan sebenarnya dia nak tahu kita duduk dekat mana tu sebab dia nak tengok kita duduk kawasan bandar ke, kampung ke, bandaraya. Itu sebab tu alamat. So, tapi tak payah letak alamat full pun. Macam Bami kata tadi, letak yang tempat tu dengan postcode dah cukup. Okay. Betul. Okey, kalau macam, terima kasih Yamin atas penambahan maklumat ataupun penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan alamat tadi. Memadai kita letakkan nama tempat dengan postcode secara tak langsung menceritakan kita ni daripada kawasan mana, kawasan bandar. Kemungkinan daripada situ ada keperluan pihak majikan nak membantu kalangan orang yang berada di luar bandar, mungkin. Atau pada masa itu ada keperluan untuk pihak majikan dia nak utamakan ataupun mencari orang yang dah ada pendedahan ataupun terbiasa dengan persekitaran bandar. Jadi maklumat tersebut ada nilai di sebaliknya. Iaitu pertama, tak nak keliru nama tempat tadi di kawasan mana, negeri mana. Kerana apa? Pangkal setiap postcode dah disusun lah kan. Kalau macam Johor 8 kan, kalau Perlis 1 tak saya kan.
Kalau macam Terengganu, berapa? 2 jadi setiap negeri dah ada. Jadi nombor-nombor postcode. Jadi kat situ dah memberikan gambaran lah berkaitan dengan maklumat perhubungan. Okey. Seterusnya saya nak pergi kepada ringkasan. Ringkasan maknanya tadi maklumat perhubungan tu ada 6 perkara yang penting. Yang pertama saya ulang balik sebab pada saya baik perkara ni kita ulang balik kerana apa? Kita bersedialah nama penuh berserta lepas dengan jawatan. Untuk flashsheet tak adalah. Untuk flashsheet kita nanti yang kalau yang flashsheet tak ada jawatan, biarkan kosong. Tagline, apa yang kita nak tunjulkan lah tentang tagline diri kita sendiri ataupun berkaitan dengan job description tadi, telefon, nombor telefon yang terkini, bandar dan postcode, email yang nampak profesional, dan yang terakhir yang keenam adalah portfolio online ataupun kita boleh gunakan LinkedIn, LINKEDIN. Kerana apa? Saya ada daftar untuk LinkedIn ni. Daripada semasa akan ada notifikasi yang menyatakan adakah saya setengah, maksudnya person tertentu lah. Jadi kalau kita rasa kita nak berhubung dengan orang berkenaan, kita nak tahu siapa dia, kita pun boleh lihat dan kita boleh tambah sebenarnya apa-apa maklumat dalam LinkedIn itu juga. Okay, seterusnya pada ringkasan. Ringkasan ni maknanya secara ringkas lah, secara ringkas tentang diri kita sendiri. Jadi untuk perkara yang ketiga ni, kedua ni, ringkasan ni dia boleh berkaitan dengan apa sahaja yang kita rasa kita boleh tunjulkan ataupun kita boleh highlightkan tentang diri kita. Ringkasan. Contohnya macam kita ada, macam saya, ada pengalaman lebih 10 tahun dalam jabatan kerajaan. Saya mungkin boleh tulis berkhidmat dengan jabatan kerajaan lebih 10 tahun dalam bidang apa, terlibat dengan penyelidikan sekian-sekian, boleh menjalankan sekian-sekian. Jadi maklumat-maklumat yang asas, ringkasan tentang diri kita sendiri. Okey. Jadi untuk ni juga, untuk ringkasan ni juga kita boleh kan tentang maklumat soft skill kita. Kita ada soft skill apa? Kita punya kemahiran kita. Jadi ini dalam ringkasan. Jadi ringkasan ni nanti kita akan tengoklah contoh bagaimana yang dengan ringkasan. Tetapi untuk fresh graduate, contoh rakan-rakan nanti kebanyakannya akan jadi fresh graduate. Katakanlah berpeluang lepas habis ijazah nanti untuk mohon pekerjaan. Jadi maknanya untuk fresh graduate ni boleh ceritakan tentang kita punya keterlibatan kita lah, ataupun kita punya kemahiran diri kita ataupun dalam bidang kita ataupun apa yang kita terlibat. Kita punya minat kita punya tentang apa yang kita pernah terlibat. Jadi contoh macam tu kelas kita kan, saudara Yami, dia terlibat dengan banyak aktiviti di kampus, aktiviti dengan persatuan, fakulti dan sebagainya. Jadi maklumat sedikit sebanyak maklumat yang kita dapat capai dalam mana-mana penglibatan tu, kita boleh jadikan sebagai satu ringkasan untuk diri kita. Okey. Kemudian kita pergi pada perkara yang ketiga, bidang kepakaran. Untuk bidang kepakaran ni ataupun dipanggil sebagai professional highlight. Mereka yang fresh graduate, dia memang tak dapat nak isilah maklumat ni. Kita boleh abaikan, tapi orang yang dah ada pengalaman pekerjaan, dia boleh masukkan bidang kepakaran. Maksudnya bidang kepakaran ni pernah contoh
saya pernah terlibat dengan penyelidikan arkeologi contohnya. Jadi saya boleh ceritakan dalam bidang arkeologi saya lebih menumpukan kepada teknikal untuk pengukuran contoh. Saya boleh cerita tentang kaitkan. Kemudian di bahagian pengukuran tu tentang bagaimana dan pencapaian apa yang pernah projek yang terlibat. Itu bidang kepakaran tu dah berkaitan dengan orang yang ada profesional ataupun punya profesional highlight. Jadi untuk pelajar, untuk fresh graduate, dia hanya cerita tentang pengalaman profesional saja. Maksudnya kat sini, pengalaman profesional experience ni ataupun pengalaman profesional ni menceritakan tentang apa yang kita terlibat dengan salah satu aktiviti sifat profesional yang kita boleh tonjolkan. Dia tidak semestinya profesional ni maksudnya bersifat antarabangsa, bersifat ataupun kebangsaan. Bukan macam tu. Pengalaman profesional ni contoh yang saya dengar dalam kelas sebelum ni, kita mengajar anak jiran kita untuk tuition. Okey. Jadi itu adalah pengalaman profesional mengajar. Mengajar tu adalah bidang profesional. Kita ada ajar apa? Contoh kita ajar matematik dengan sains. Kita boleh yang tu. Matematik dan sains. Tetapi nanti ada saya nak terangkan tentang kod yang kata ATS apa semua, nanti ada beberapa kod di slide seterusnya. Jadi kat situ nanti kita akan tulis apa yang akan dicapai daripada pengalamannya tersebut. Kemudian macam contoh pengalamannya kita terlibat dengan aktiviti sukarelawan membersihkan pantai contohnya. Membersihkan pantai ataupun membersihkan sungai. Kita pernah tengok dalam tele alam sekitar kan, bagaimana program satu kawasan tu buat pembersihan sungai. Jadi kalau daripada situ kita ada buat satu kajian. Kajian tu akan telah pun diterbitkan dalam jurnal tertentu. Itu pengalaman profesional juga. Dan juga contoh lain, kita terlibat dalam debat. Macam Saudara Zainal Azmi kita kan. Beliau bertuah lah. Kerana apa? Dia dah ada pengalaman sebagai juara debat piala apa nama? Naib Chancellor. Piala Naib Chancellor. Jadi pengalaman profesional tu. Maknanya dia mengetuai contoh ataupun kalau tak punya sebagai peserta pertandingan debat peringkat ni untuk menangi ni. Jadi itu pengalaman profesional. Jadi itu yang boleh saya kongsikanlah untuk. Dan yang keempat iaitu pendidikan. Pendidikan ni adalah straightforward. Maknanya bagi saya, kalau saya suka meletakkan pencapaian tertinggi bahawa daripada pencapaian yang kemudian. Kerana apa? Kebanyakan tempat contoh yang kita nak ataupun kita submit kita punya resume ni, paling rendah dia akan lihat sehingga tahap SPM lah. Itu sekiranya kita ada keperluan nak letak kat situ. Contohnya bidang pendidikan kita ni belum banyak lagi. Kita ada setakat degree dan mungkin ada matrik ataupun diploma dan juga SPM. Boleh kita letakkan 3 peringkat tu supaya kat situ dah nampak track record kita punya pencapaian lah. Kalau ada penilaian di situ lah. Dan tetapi kalau kata kita ada yang lebih tinggi, contoh macam master PhD, mungkin yang SPM pun dia dah tak perlu letak lah, dengan diploma setakat sembaik ijazah saja. Itu untuk maklumat pendidikan. Jadi pendidikan ni kita tuliskan major kita dalam bidang apa. Major kita bidang apa, ada kita punya kita nak tulis CGPA kita, boleh kita boleh letakkan kita punya pencapaian tu. Contoh macam apa tu, untuk ujung semester pada tahun akhir, kita dah tahu kita punya CGPA tu berapa, kita boleh dah boleh letak dah siap-siap. Kerana apa? Setengah majikan walaupun kita belum graduate lagi, contoh macam saudara kita, senior kita kan, saudara Abul,
yang sedang buat latihan industri di Nestle, beliau telah diserapkan sebagai salah seorang pekerja kan di Nestle. Kenapa? Atas pencapaian dia lah. Yang itu satu. Yang kedua, saya pun ada terbaca daripada perkongsian rakan kita juga, dalam media sosial pun ada orang yang berkongsi resume Saudara Abdul kita ni kan, kerana dianggap resume beliau amat komprehensif lah. Itu satu kebanggaan juga. Kenapa? Saudara Abdul adalah lulusan ataupun daripada sains sekitaran juga. Dia dari UKM, kita berbangga lah kerana kenapa senior kita ada menjadi contoh mempunyai resume yang baik. Itu berkaitan dengan pendidikan. Dan yang ke-6 iaitu maklumat tambahan. Ini adalah maklumat-maklumat tambahan yang kita boleh masukkan sepanjang kita berada pengalaman kita yang mana mencerminkan satu-satu pencapaian tentang diri kita lah. Okay, yang rujukan ni sebahagian kata tak perlu, tapi dalam resume saya letakkanlah kerana apa, saya buat yang resume ni sebelum saya masuk ke UKM. Jadi yang saya belajar baru-baru ni saja dengan Seoul tu, kita boleh lihatlah perbandingan dia. Okey. Jadi okey, yang gambar tu jangan pening sangat sebab dia bahasa saya ambil image ni daripada online lah, secara online. Saya tak perasan tadi tulisan bawah tu bahasa yang bukan bahasa yang kita biasa dengar kan. Mungkin bahasa Sepanyol dan sebagainya. Tetapi yang atas tu lah, STAR. Okey, tadi kita bagi tahu macam mana kita nak tulis. Macam mana keadaan kita nak menulis isi kandungan dalam kita punya resume. Okey. Yang ni sebagaimana saya nyatakan tadi, untuk pelajar mereka tak perlu letakkan tentang kepakaran, bidang kepakaran, tetapi dia boleh pengalaman profesional yang saya sebut tadi pasal mengajar dan sebagainya. Jadi ATR tu maksudnya membawa kepada maksud pada action, task, result. Action, task, result. Contohnya macam action dia, mengajar, tuition, subjek, matematik. Jadi kalau okey, jadi saya tertinggal satu portion. Ini ATR atau RTA lebih kepada mereka yang dah ada pengalaman kerja. Okay, contohnya dah ada 1 hingga 3 tahun pengalaman kerja, 3 hingga 5 tahun pengalaman kerja. Mereka menggunakan konsep ATR ni, action, task, result. Kerana apa? Task di sini merujuk pada deskripsi tugas. Deskripsi tugas ni ataupun skop bidang kerja lah. Kalau saya contoh, saya pernah jadi sebagai pegawai khidmat pelanggan, menjawab telefon, menerima pelawat dan bawa pada pihak atasan. Dalam urusan-urusan tu, itu adalah task kita dalam pekerjaan kita sendiri. Action tadi tu apa yang kita buat, membawa pelawat untuk mendapatkan maklumat ni, dan urusan tu dilaksanakan dalam tempoh 10 minit. Contoh sebab apa, kalau dalam khidmat pelanggan ni ataupun tempat menunggu ni, orang paling tak suka sebab ambil masa lama lah. Tapi dengan satu pendekatan kita ataupun inisiatif yang kita buat, contoh kita menggunakan sistem nombor, contoh sistem nombor yang tekan loceng, tekan nombor yang auto tak ada lagi, tapi kita guna sistem kad nombor, maknanya orang tak perlu berdiri beratur, orang boleh duduk. Belum pernah dibuat tempat tu, tapi kita mula buat. Sementara nak tunggu sistem sampai kerana sistem kos yang tinggi, kita dah buat maklumat tu. Kita pun boleh tunjukkan pencapaian dia, result tu, yang mana sebelum ni pelanggan perlu menunggu sehingga 30 minit dalam keadaan berdiri, bersesak sebagainya. Tapi dengan apa yang kita buat tu telah mempercepatkan proses untuk pendaftaran dan sebagainya. Tapi result, task, action, kita boleh ceritakan pencapaian dululah.
tempoh menunggu dapat disingkatkan selama hanya 5 minit berbanding sebelumnya sekitar 30 minit untuk pendaftaran pelawat dalam membuat temu janji. Itu sebagai satu contoh lah. Sebagai satu contoh secara mudah saya sampaikan bahawa untuk pelajar sebagai yang graduate ni, dia T tu tak perlulah. Action terus result je. Contoh yang saya dah sebut tadi peringkat awal, action dia mengikuti program sukarelawan pembersihan sungai. Okey, itu action dia. Result dia okey, kata pembersihan sungai. Aktiviti tersebut telah dijalankan dan melibatkan satu kajian tentang kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga kebersihan sungai dan telah diterbitkan dalam jurnal ABC contohnya. Jurnal apa yang terkenal. Jadi result, maknanya action kepada result terus. Jadi kalau kita nak cerita result pada action pun boleh. Jadi abaikan yang task tu lah, T tu. Okay. Itu untuk kaedah menulis lah. Pengalaman-pengalaman kita dalam apa, untuk kita highlightkan ataupun tentang pengalaman profesional. Macam yang debat tadi contohnya. Jadi action, kalau action ni menyertai pertandingan debat. And result dia menjadi Johan. Tempat pertama. Ataupun kalau kita cerita result dulu, Johan tempat pertama kan. Johan tempat pertama lah kan. Tak boleh lah kan. Johan tempat pertama lagi. Sorry. Jadi Johan debat piala Naik Chancellor. Jadi bila job deskripsi, maksudnya deskripsi tugas ataupun job description, salah satu jawatan tu memang memerlukan orang yang ada kemahiran komunikasi. Jadi orang yang ada kemahiran komunikasi dan dia ada pengalaman professional experience, macam sahabat kita kan, saudara Zalasmi, dia dah ada satu point of view yang tersendirilah untuk dia kat situ kan. Okey. Apa yang berkaitan dengan ITS tadi? Okey. Mungkin saya pun boleh. Maafkan saya bang. Ni Azal Azmi dia ada angkat tangan, mungkin dia ada soalan. Azal Azmi. Maaf, saya tak perasan lah. Okey, terima kasih. Azal, silakan. Saya nak share sikit yang contohnya yang star tu kan. Dia sebenarnya saya ada terdengar dekat TikTok kan. Dia macam abang suami kata dia buat dekat resume kan. Boleh juga. Tapi contohnya kalau yang saya tengok kan, dia ni untuk share, star ni juga dia boleh gunakan untuk kita buat interview. Contohnya kita ni ada interview dan orang yang interview kita tu dia tanya kita satu situasi. Contohnya situasi tu bukan skop kerja kita, tapi dia bagi kita situasi tu dan apa yang kita patut buat lah. So kita boleh jawab mengikut star ni yang abang cakap. Contohnya kita, situations, task, action, result. Analisis. Menarik. Jadi okey, terima kasih pada sahabat kita, saudara Zalasmi. Jadi star ni dia ada satu keperluan seperti mana saudara Zalasmi beritahu tadi waktu kita interview. Jadi dia akan bagi satu contoh, situasi itu begini, apa yang patut kita buat, contohnya. Sebab macam pengalaman saya dulu, untuk saya jawatan sebagai penolong kurator, jadi mungkin kawan-kawan pun tak berapa tahu kan kurator tu apa kan. Apatah lagi kalau penolong kurator, tahu penolong je lah. Kurator tu tak tahu. Saya pun macam tu sebenarnya, masa nak mohon kerja pun masa dah apply, baru saya cari apa job deskripsi penolong kurator. Jadi berkaitan dengan star tadi, memang pun ada disentuh, betul. Semasa saya interview, dan saya rasa mungkin walaupun saya jawab macam penuh, maknanya jawab dengan keadaan berfikir tau, bukan kita jawab macam asal jawab je, bukan.
Saya jawab dengan keadaan saya berfikir. Situasi tu dia kata, masa tu saya dengan Jabatan Museum. Jadi panggil apa? Orang interview ni Interviewer, penemu juga. penemu duga. Jadi penemu duga tanya, dia rupanya pengarah pengurusan di Jabatan Museum pada masa itu, pengarah khidmat pengurusan. Dia tanya, okey, dia kata bagaimana kita nak tarik perhatian orang ramai untuk berkunjung ke museum. Itu adalah untuk pada result. Jadi saya secara langsung saya ceritakan situasi, saya ceritakan apa itu task yang saya buat, action. Saya cerita secara tak langsung benda tu, betul. Macam Zala sebutkan tadi, walaupun saya tak belajar STAR ni, tapi masa saya menjawab persoalan penemu duga tu, saya jawab seperti itulah. Saya kata, okey, sebagai contoh, apabila kita ada satu pameran yang menarik, boleh sediakan sebagai pamphlet ataupun saya tak ingat saya sebut pamphlet ke ataupun apa yang kita sebut satu lagi selain daripada pamphlet? Flyers. Flyers. Saya rasa saya sebut flyers. Kita sediakan flyers, tak perlu besar, mungkin madai yang kecil. Contoh macam kita pergi ke kawasan yang ramai orang, macam di tempat letak kereta sebagainya kan, letak mempromosikan pameran yang ada di museum. Jadi kerana apa, kalau hanya di media massa, media masa itu saya tak sebut media massa sebab mungkin kot saya media massa sebab media massa dulu daripada TV dan sebagainya. Jadi lepas tu alamak, kan dah cerita pula tahun bila ni kan. Tak apalah, cerita je lah. Jadi kalau kawan-kawan yang sekarang-sekarang ni lah, yang sebaya kawan-kawan semua ni, pernah dengar tak pameran hantu? Pernah dengar? Kat Johor Bahru. Tahun 2001. Pasal Yogi. Kan? Jadi, rupanya secara tak langsung, masa pameran tu saya lihat memang banyak flyers ni diedarkan di sekitar KL, sekitar Masjid Negara, ke sekitar taman. Itulah sebab saya bila saya ke pejabat, saya jalan kaki, saya nampak flyers tu ada. Dan jiran kat taman saya pun, tempat saya tinggal lah di Sentul masa tu, dia kata pun, dapat tak ni benda ni, kata ni ada pameran hantu ni, gini-gini. Cakap, secara tak langsung punya idea saya masa saya menjawab temu duga pada tahun yang berkenaan tu, itu antara yang digunakan lah. Okay. Jadi ATS ni adalah lebih pada application track system. Bila kita sediakan maklumat-maklumat kita tadi tu lengkap, maka untuk application track system ni, dia akan lebih mudah lah untuk mendapatkan maklumat daripada kita. Contoh macam kita dah ada yang site apa tu, secara tadi Google Site contohnya. Kita ada Google Site, kita ada secara maya lah, kita punya online portfolio contoh tadi. Maknanya maklumat tu kalau ada majikan, sebab dalam bentuk pekerjaan ni dia ada dua. Kalau kita job street tu, jobstreet.com ataupun apa lagi 2-3 yang lain tu, dia boleh menawarkan pekerjaan dan dia boleh buka untuk menerima, maknanya orang yang nak mencari pekerja boleh, orang yang nak mencari pekerjaan pun boleh. Ini yang saya dapat kongsikan lah. Mungkin sebab yang maklumat ATS ni mungkin Yamin boleh tambah sikit nanti apa yang nak di-highlightkan. Sebabnya perkara ni lebih pada kalau kita buat ikut maklumat tu secara tak langsung, apabila contoh macam yang saya pegang ketahuan ini kita punya resume kan. Pihak majikan lihat apa yang dia nak tu, kita dah tulis, jadi dan ada pada diri kita, mudah untuk dia terima ataupun ambil sebagai shortlisted lah kita punya resume. Itu yang saya nak
kaitkan, iaitu Application Track System lah, ATS. Okey, masa pun dah 50 dekat sejam. Tadi kita 5 minit ke 10 minit. Tapi tak apa, sebab saya malam ni, saya nak highlight macam ni. Sepanjang kita belajar, apa juga aktiviti yang kita boleh terlibat, kita kena libatkan diri. Sebab apa? Kalau kita tak libatkan diri, apa yang kita nak tulis dalam resume? Contoh macam professional experience. Macam Saudara Zal tadi, dah ada satu carry weight kan, ataupun satu yang jadi satu kelebihan. Jadi kalau rakan-rakan yang lain tak ada dalam pencapaian tu, kita masih ada peluang selama 4 tahun di UKM. Kita boleh macam-macam aktiviti kita boleh terlibat, yang mana maklumat-maklumat tu kita boleh simpan atau senaraikan dulu. Apabila kita nak mohon salah satu pekerjaan tu, kita dah boleh masukkan je, kita boleh pilih je mana yang kita nak highlightkan sebagai mana saya sebut tadi sebagai kita punya summary. Sebab apa summary ni kita pun boleh kaitkan dengan job description ataupun job description ataupun deskripsi tugas. Jadi saya nak share sikit, ni contoh saya, resume saya, ni nama penuh saya, tapi masa tu saya tak dapat pendedahan yang alamat tu tak perlu sebenarnya alamat penuh. Jadi saya kat sini saya dah buat alamat penuh. Saya kekalkan yang maklumat ni nak bagi tahu. Sebelum ni saya buat resume guna teknik yang mungkin ramai orang guna, Google. Kalau kita Google, apa yang contoh yang kita tengok je, macam menarik lah dia punya paparan ni. Rupanya antaranya gunakan 2 kolom, kaedah kolom. Macam ni kalau gambar yang ni, dia tak guna kolom, pasal tak? Jadi yang belakang ni macam dia gunakan kolom. Dan saya mungkin kalau sempat saya sentuh sikit daripada Word, macam mana kita boleh cari template untuk sediakan kita punya resume. Itu sajalah untuk perkongsian pada malam ni. Saya harap penyampaian saya ni walaupun nampak macam ringkas, maksudnya tak banyak pengisian. Kerana apa? Saya nak galakkan lah rakan-rakan. Sebab yang program yang saya ikuti hari itu berkaitan dengan resume yang dikendalikan oleh Sol, kalau rakan-rakan pun ramai yang tahu, akan dialihkan lagi pada masa-masa akan datang. Boleh tengok jadual dalam mereka. Rebutlah peluang untuk join. Kerana penjelasan tu agak terperinci dengan gambar. Saya tak berani nak ambil maklumat sangat daripada tu kerana dia ada copyright tau, SOL ni, Sol. Jadi saya galakkan kawan-kawan tu join program tu nanti, boleh daftar dengan percuma. Malam ni lebih kepada untuk pendedahan supaya kita ni lebih bersedia untuk menyediakan resume yang menarik. Macam outstanding yang saya disebutkan tadi, macam ni lah. Nampak ada colourful kan, ada bentuk yang macam saya ni tak berapa colourful sebab masa tu saya fikir mungkin memandai 2 colour je, biru dengan hitam. Kalau kita boleh buat yang lebih cantik macam Zahira dia share sebelum ni pasal Canva untuk kita buat design-design tertentu, kita boleh gunakan. Okay. Itu sahaja untuk malam ni. Jadi kalau kawan-kawan nak tahu yang pasal macam mana nak gunakan template tu, saya boleh tunjuklah sekejap. Kalau rasa boleh explore sendiri, mungkin setakat tu je lah. Boleh? Boleh? Okey, terima kasih semua. Saya nak tambah sikit boleh? Okey, Yamin. Okey, ni nak cerita pasal jenis tulisan yang boleh dipakai dalam resume. So, 4 tulisan ni je yang boleh pakai dalam resume sebenarnya. Ataupun yang 4 ni adalah yang pertama Cambria, yang saya tulis dekat ruangan ni lah sambil-sambil tu. Yang pertama Cambria, yang kedua Gill Sans, yang ketiga Open Sans, ataupun yang keempat Verdana. Okay. 4 font ni je yang boleh pakai sepatutnya, tapi boleh juga kalau kita nak pakai yang paling asas sekali, iaitu Arial dengan apa tu nama dia? Times New Roman, okay, betul. Okay. Ni 4 yang paling asas lah. Alamak, dia pusing kita pergi pula Cambria. Alright.
Lepas tu kalau resume tu macam mana pun mesti kena padatkan satu page. I mean kalau Satu page. kita punya data tu sikit, jangan bagi dia ada nampak ruangan Kosong. putih je tu. Maksudnya kita kena pandai adjust, dragkan dia, bagi full satu page tu. Ataupun kalau data kita overload pula, kita masukkan dia kepada page kedua, tapi kalau page kedua tu setengah pun tak boleh. Kena bagi dia full juga. Okay, itu je. Terima kasih. Okay, terima kasih Yamin. Kembali pada saudara Ainin. Silakan. Wow. Dan banyak pertama sekali terima kasihlah pada Abang Suhaimi sebab bagi penerangan yang memang sangat detail. Saya pun macam pernah je buat resume sebelum ni tapi tak pernah tahu pula sedalam ni information dia. Jadi terima kasih sangat-sangat Abang Suhaimi dan kepada kawan-kawan yang lain yang ada bagi maklumat tambahan macam tadi Yamin dengan Zalan. Ada kongsi maklumat tambahan. So sekarang pun saya boleh buka chat kita walaupun masa dah pukul 10 tapi take lah macam 5 minit lah macam tu kan kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi ke ataupun mungkin ada kalangan pada korang semua nak share apa-apa lagi pengalaman korang ke maklumat yang korang rasa macam kita boleh, semua orang boleh tahu. Saya buka sekarang kalau nak tanya apa-apa ataupun nak kongsi apa-apa. Okay. Sila-sila. Tengok dekat ruangan chat. Kalau ada siapa nak cakap, lu cakap lu nak upload je. Sekejap ni. Sementara tu mungkin pun saya boleh cuba okay. Yang ni boleh nampak share ni kan? Boleh. Macam saya sentuh tadi. Okay, sambil tu boleh lah siapa nak tanya interaksi macam nak share something macam Yamin beritahu tadi pun boleh. Kita buka. Okay, macam mana saya kata tadi pasal template tu. Jadi macam di sini kita boleh type resume. Contoh template resume. Type resume je. Sorry. Bukan macam tu. Saya dah silap lah, sorry. Ini yang saya buat daripada contoh tu. Sekejap buat yang baru. New. Okay, lepas tu new macam ni dia tak jadilah. Jadi kita kena pergi dekat new kat sini. Atau macam ni. Jadi bila new contoh macam ni, macam ni baru kita search for online template. Jadi kalau dalam ni macam nak buat kalender, nak buat insert first table of content apa-apa kan, kita boleh type resume. Resume kita enter. Saya tak nampak apa-apa. Abang ada tunjuk apa tu? Yamin tengah siapa yang tengah Ini sebab dia share satu tempat je kot. Abang ni kena share. Ansih tadi tu dulu Dia mesti akan muncul, dia akan bawah akan muncul pop-up semua. Oh ya ke? Kejap Benda yang pop akan muncul sekarang ni kan dia Teams punya update. Sekejap. Dia kena share all. Itu yang saya tak mahir lagi tu. Macam mana ni kejap lagi sekali. Kena unshare ke apa? Unshare? Kena unshare. Bukan salah kita, salah Teams. Dia update baru dia buat macam tu. Okey. Ni whiteboard pula. Macam mana ni? Yang paling hujung ke ni? Paling hujung kiri. Paling hujung kiri? Paling share. hujung kiri. Okey. Lepas tu dia ada banyak bawah tu. Okey. Ambil yang screen je. Dokumen. Screen semata-mata. Ni nampak tak? Yang ni nampak. Kosong kan? Kosong. Save. Sekarang nampak saving desktop kan? Nampak. Okey. Nampak desktop. Ni dokumen 2 ni. Saya nak kata tadi, katalah macam bila kita dalam keadaan kejap tak ada kan.
Ini yang contoh saya buat daripada template kan. Jadi pergi dekat file. Jadi kita pergi dekat new macam ni. Jadi kat sini yang kita boleh search template tu. Okay. Katalah saya nak type resume. R-E-S-U-M-E. Okay, saya type resume, saya enter. Kan keluar macam-macam contoh resume. Nampak tak? Yang saya guna yang ni. Yang tadi itulah. Yang atas ni kot. Jadi saya klik. Itulah. Tapi saya dah tukar yang tadi tu gambar saya lah. Dan saya tak gunakan. Kejap. Dia tak keluar yang ni Window lain pula dia pergi. Tak boleh multi. Hari tu Yamin macam mana? Share desktop Yamin? Share screen. Share screen. Saya patut ambil share screen. Paling utama sikit. Screen. Ni contoh daripada tadilah yang template. Okay, saya buat balik semula pangkah ni. Terus save. Katalah dah ada yang ini yang saya dah buat. Saya ambil contoh je yang pada yang tadi tu. Lepas tu file, katalah kita kali pertama kita nak buat, kita tekan new kat sini. Lepas tu di ruang ni kita type resume. Enter. Ada beberapa contoh resume. Kata nak ambil yang ni, klik kat sini. Klik. Jadi dah kita isi je lah. Ni tak, gambar ni kita boleh tukar dengan gambar kita. Cara nak tukar gambar, double klik kat sini. Kita boleh format picture. Ni change picture. Nampak tak? Kita boleh change picture lah. From file, kita ambil lah daripada mana kita punya file gambar kita. Yang nak ambil ni tak banyak gambar saya dalam my picture ni, jadi saya tak ambil lah. Tak ingat gambar kat mana. Okey, itu sajalah untuk contoh template. Nanti boleh explore masing-masing. Abang boleh tolong share screen kan chat box. Sekejap. Chatbot ini. Ini. Tekan gambar tu. Gambar. Ni. Gambar. Mula paling bawah. Mula paling bawah. Paling bawah tu yang tu. Okey. Gambar je. Tekan. Zoomkan sikit. Besarkan dan zoomkan, minta tolong. Okey, yang ni adalah yang waktu Yamin jadi interviewer baru-baru ni. So kami kena nilai resume. So dalam kami punya penilaian nak nilai resume orang tu, dalam ni ada 40 markah aja. Yang ni untuk nak tengok design resume tu saja. Okey. Tengok jalan list tu, tengok satu-satu. Dia ada bagi tahu kat description tu benda apa yang kena ada. Okey, contoh kalau nama file yang kita hantar saja pun dah main peranan. So macam ni yang first kali dia kena tulis resume yang dekat depan. Lepas resume dia kena selang. Full name dia kena huruf besar semua. Lepas tu selang. Yang ni kelas lah sebab budak dia pun budak-budak sekolah kan. So kalau bukan kelas kita mungkin kena pakai universiti ke apa tak pasti lagi. Tapi ikut apa yang nama file yang dia minta lah. Okay macam tu. Kena ikut betul-betul. Kalau nampak dia buat capital letter, kita kena buat capital letter. Yang kedua Mami. Okay. Setiap ni semua 5 markah. Yang kedua ni gambar saja. Gambar saja pun dah 5 markah. Kita kena tengok gambar kita belakang, kita punya background tu macam mana. Posture kita straight ke. Dia boleh 2 posture je. Straight, sengit sikit. Yang sengit sikit tu badan pun kena sengit sikit. Bukan kepala je sengit, badan tak sengit, tak boleh. Okay, alright. So yang kedua kami ke kiri. Okay. Bukan, lagi satu. Okay. Lagi satu. Yang ni dulu. Yang ni dulu. Okay, lepas tu format dengan template. Format dengan template ni dia boleh baca tak template itu ataupun dia serabut sangat ke, dia penuh dengan perkataan sangat ke. Macam itulah format dia kena clear ke tak. Okay,
Okay, lepas tu bawah tu personal statement. Personal statement ni kalau tak tulis langsung kosong tu. Maksudnya kat sini tak ada kosong, kena bagi 1 markah, kena bagi markah kesian. Personal statement ni selalunya dia macam ayat ni Abang Mi kata tadi kena ada keyword apa semua tu, yang summary tu. Personal statement ni summary. Habis kuat pun paling ringkas kita tulis application for GPA dah cukup. Maksudnya kita nak apply GPA, orang tahu okay dia ni nak apply GPA dah cukup. Lepas tu dia malas nak tulis banyak-banyak. So maksudnya kita tahu objektif dia buat resume tu untuk dia nak apply GPA. Okay, macam tu. Right, yang seterusnya Abang Mi, tolong. Okay, academic achievement ni dia tak nak tengok pun. Dia bukan, kalau untuk pemakahan design ni dia tak nak tengok pun kita punya achievement tu straight A ke apa. Dekat sini bukan. Nanti waktu penilaian yang lain baru nak tengok. Yang dekat academic achievement ni dia nak tengok susunan kita. Betul tak kita susun ikut hierarki untuk academic achievement. Maksud dia kita akan tulis yang paling atas sekali 2020. So macam kalau dekat dalam syarat-syarat tu dia kata kena tulis result. Kalau kita tak tulis dia tolak markah. Okay, macam tu. Last sekali apa Amir? Dah. Yang last sekali. Yang tadi tu yang terbuka. Yang tadi tu. Betul. Yang ni. Okay, lepas tu ada sikit lagi, ada 4 lagi. Lepas bawah-bawah. Okay, award honor sports and leadership. Yang ni nak susun dia macam mana? Susun dulu yang 2021 atas sekali. Dalam 2021 tu pula ikut negative kronologi. Negative hierarki. Negative hierarki. Ikut hierarki je lah sangat. Maksud dia atas sekali Johan, naik Johan, penyertaan macam tu. Tapi ikut tahun. Lepas tu baru ke 2020 pula. Baru ke 2019 pula. Ikut susunan macam tu. Okay, lepas tu kalau rephrase ni maksud dia rujukan tadi. Rujukan tu sebenarnya perlu tau. So apa benda kena ikut format ni. Kena ada 4 line. Nama tu kena ada 4 line ataupun 5 line. So line pertama nama dia saja. Rephrase ni kalau kita sebagai pelajar fresh graduate, satu daripada kita punya universiti, satu daripada kita punya sekolah ataupun matrik yang kita percaya. Kalau kita nak apply kerja pula nanti, baru dua-dua tu untuk kita punya lecturer dekat universiti ataupun orang yang dah pernah kita kerja sekali. Macam tu lah baru refer dia. Yang pertama tulis nama penuh dia, yang kedua kena tulis jawatan dia betul-betul. Yang ketiga tu address dia tu tulis yang ringkas je. Okay. Dan yang keempat email dia. Email dia kena email yang betul. Email dia jangan kita pergi underline ke apa. Lepas tu last sekali kena ada contact number dia. Nak minta reference jangan ikut suka, kena minta kebenaran orang tu dulu. Sebab nanti mereka akan call, HR akan call tanya, betul ke dia ni macam tu. Okay. Last sekali bagi komen untuk resume tu je. Alright. Ini baru 40 markah untuk nak check tu je. Okay. Macam untuk yang referee ni Yamin nampak benda ni untuk yang format Yamin sediakan ni untuk berapa orang? Yang ni memang wajib 2 orang saja. Dia paling sikit 2, paling banyak pun 2. 3 tu kira tak boleh dah. Tapi ada je orang pilih 3 sebenarnya 3 tak boleh dah, 2 je. Kalau terdesak sangat 1 je. Tapi paling penting 2. Okay. Macam itulah yang saya punya contoh tadi pun dalam PowerPoint yang saya share tadi, saya pun buat rujukan tu ada 2 lah. Iaitu pertama saya punya timbalan ketua pengarah sendiri. Yang kedua adalah pengarah yang paling lama saya berkhidmat dalam bahagian itulah, iaitu bahagian arkeologi tu yang saya sebut. Okay. Saya tak share lah skrin. Okay dah. Bagi pada rakan-rakan lain pula untuk bagi pandangan ke, untuk tambah maklumat macam Yamin bagi tadi. Okay, ada siapa-siapa lagi nak tanya ke, nak tambah maklumat ke? Kita buka peluang lagi. Apa yang bermain dekat fikiran korang ke, bolehlah nak tanya sekarang. Tapi mungkin kalau siapa-siapa yang macam malu ke nak tanya kan, nak PM tepi ke, maybe nak tanya dalam grup ke lah, bolehlah juga So kalau dah tak ada, macam dah tak ada kan, tak semua senyap je. Sekejap. Okay lah. Nampak ni macam okay, tak ada apa-apa soalan kan. Okay, kalau nak PM ke apa nanti korang bolehlah buat, sila-silakan je. Jadi kita dah sampai dekat penghujung program kita. Jadi banyaklah perkara yang kita tahu kan. Memang detail lah penjelasan Abang Suhaimi tadi.
Jadi korang lepas ni macam Abang Saimi pesan kat kita tadi kan, cuba kita libatkan dalam apa-apa aktiviti yang ada setakat ni. Sebab nanti dalam resume kita nak letak apa, betul tak? Kalau yang cerita dekat sekolah dulu maybe boleh letak, tapi macam sekolah kan macam dah lama kan. Zaman sekolah tu dah berapa tahun yang lalu kan. Maybe dekat Matrix tu okey lagi. Tapi yang dekat universiti ni yang paling penting sebab inilah yang paling latest kan. Yang paling latest dengan kita. Bila kita nak kerja ni yang paling dekat dengan kita. Jadi cubalah banyak libatkan aktiviti. Okay, mungkin korang macam malu ke apa, tapi cuba beranikan diri. Maybe potential ada di korang tu boleh orang kata apa? Boleh nampak lah kan dalam apa-apa aktiviti yang kita nak masuk nanti. Kan universiti kita kan, UKM kan macam-macam aktiviti buat kan. So bolehlah take part. Untuk kebaikan diri sendiri juga. Okay, jadi kalau dah tak ada apa-apa soalan, tak ada apa-apa maklumat tambahan, kita boleh tutup program kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dan boleh scan QR code kan untuk jadi korang ni tambahan lah. Sorry, lambat. Terlupa ada last slide. Okay, terima kasih semua. Terima kasih juga saya nak ucapkan pada semua yang hadir. Lupa nak cakap. Dalam Ohana sharing 1 minggu, 1 kemahiran. Mungkin insyaAllah kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang dalam program yang lain. Okay. Terima kasih sangat sebab peluangkan masa dan kita pun dah terlebih sikit masa. Jadi minta maaf sangat terlebih sikit masa. Tapi tak rugi sebab banyak maklumat tambahan. Jadi korang boleh scan QR code sekarang untuk nak bagi feedback dan kita akan dapat CJ dan juga merit nanti. So jangan lupa scan sekarang and then Zira nak ambil gambar ke Zira? Zaira? Tak kisah, ikutlah. Okay. Dipersilakan ambil gambar. Scan dulu QR code ni. Scan QR code. Ada saya dah ada juga dekat ruangan chat tu untuk link. Okay, mana yang macam tak dapat scan ke apa, ada link dekat chat, so boleh tekan, isi, hantar. So kita bolehlah buat sesi bergambar. So bolehlah mana yang macam dah prepare dah sedia, buka lah kamera, kita ambil gambar sama-sama ya. Macam mana nak unshare ni, alamak. Lupa lah. Button yang sama Pasal Amy. Button yang sama share tu I share. Tak ada lah. Dia sama dia naik ataupun turun? Saya pun dah pening. Turun.